بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala', wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukh, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala mau kebaikan diperolehi oleh seseorang hamba-Nya, kalau Tuhan mau satu orang itu dapat kebaikan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan, akan mempercepatkan dia menerima satu penderitaan masa di dunia. Makna dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sayang kita, Allah Subhanahu wa taala kalau dia sayang kita, kalau Allah dan Nabi sayang kita, Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan kita ditimpa satu susah. Begitu. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr, dan apabila Allah Subhanahu wa taala nak satu kejahatan, satu keburukan menimpa seseorang manusia, amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanggung balasan daripada menimpa satu-satu orang yang buat dosa. Tuhan tangguh sehingga tiba hari kiamat. Hari kiamat baru Tuhan balas dosa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa kalau sekiranya kita ditimpa apa-apa musibah, kalau sekiranya kita ditimpa apa-apa susah, itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Kerana biasanya manusia apabila dia ditimpa musibah, dia ingat Tuhan.
Manusia kalau dia ditimpa susah, dia ingat Tuhan. Manusia apabila dia sakit, dia ingat Tuhan. Manusia apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan satu ujian yang dia tak tertangguh, dia ingat Tuhan. Manusia bila ingat Tuhan, itu tanda Tuhan sayang dekat dia. Sebaliknya, kesimpulan kedua yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah, barang siapa yang sepanjang hidup dia tak pernah susah. Sepanjang hidup dia tak pernah sakit. Sepanjang hidup dia tak pernah ditimpa apa-apa kesulitan atau penderitaan, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala kurang sayang dekat dia. Kerana manusia bila dia sihat sedia, bila dia tak pernah susah selama-lamanya, dia kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kurang ingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kurang sayang kepada dia. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Nabi kata sesungguhnya besar pahala kalau sekiranya besar ujian. Nabi SAW kata, satu-satu orang manusia ni dia akan dapat pahala yang besar kalau sekiranya dia diuji dengan ujian besar. Dia kena uji dengan ujian besar dan dia sabar, pahala dia besar. Begitu. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahu. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia kasih kepada satu-satu hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia sayang dekat satu-satu hamba, ibtalahum, dia akan uji mereka. Tanda sayang Tuhan kat kita, dia uji kita. Faman radiya falaqur ridha. Nabi kata barang siapa redha dengan ujian Tuhan, maka baginya keredaan Tuhan. Tuhan test kita macam-macam, tuan-tuan. Hari ini kita tengok ujian Allah Subhanahu wa taala mai dekat manusia ni macam-macam rupa. Ada ujian yang mai dalam bentuk umum, pakat kena belaka. Hujan tak turun. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hujan tak turun ni kena semua. Orang yang rajin semayang, orang yang rajin beribadat kat Tuhan, orang yang jaga diri tidak buat maksiat, sama aja menanggung susah kerana tak ada air, seperti mana kesusahan yang ditanggung oleh orang yang tak semayang, oleh orang yang banyak buat maksiat, oleh orang yang hidup bergelumang dosa. Sama aja. Ujian kadang-kadang dia main dalam bentuk yang umum. Umum mengenai orang baik dan orang yang tak baik. Kadang-kadang ujian dia main dalam bentuk kelompok. Dia tak main dalam bentuk umum, tapi dia main dalam bentuk, dalam kumpulan, dalam satu pasukan, dalam satu grup yang tertentu saja. Kumpulan Al-Qaeda saja kena. Kumpulan lain tak kena. Itu ujian dalam bentuk kelompok. Kan? Ada pelajar kita seorang dulu rajin jadi imam. Masa saya mengajar di Bayan Baru dulu, ada satu sahabat kita pelajar Mahat Tahfiz yang badan sedap-sedap, baca Quran sedap tu. Sampai hari ini masih ditahan lagi mengikut sumber beritanya. Sampai hari ini masih ditahan lagi di Yaman. Dia habis di Mahat Tahfiz Pulau Pinang, dia pergi sambung belajar di Yaman. Lepas itu kena tahan dengan pihak berkuasa Yaman kerana disyaki terbabit dengan kumpulan Al-Qaeda. Itu ujian dalam bentuk kelompok. Sama ada orang kelompok itu ataupun orang yang dituduh daripada kelompok itu, mereka diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ujian main dalam bentuk individu. Orang lain tak kena, kumpulan mana pun tak kena, dia individu dia kena. Maka ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ni berbagai-bagai. Kadang-kadang ujian pada individu, antara satu individu dengan satu individu tak sama.
Ada individu yang Allah uji dia dengan sakit. Duk sihat elok-elok. Kawan saya baru 4 hari lepas. Duk sihat elok-elok, umur baru 42. Angkut bata je. Angkut bata merah tu. Angkut dua kereta surung, terus rebah. Masuk hospital, masuk CCU. Jantung. Masuk hari mula lagi, doktor dah kata dekat isteri dia, kami tak janji keselamatan untuk suami puan. Tapi apapun, eloklah kalau puan nak balik, nak buat sembahyang hajat, nak buat baca Yasin, nak bagi tahu adik-beradik pun eloklah. Dia kata kerana terus terang kami habaq supaya puan tak terkejut, keadaan dia sangat kritikal. Tak sangka 4 hari sebelum tu, 5 hari, seminggu sebelum tu, sebulan sebelum tu, tak sangka dia nak rebah, nak jatuh, terus nak jadi serius macam tu. Tu ujian pada dia. Dia diuji, isteri dia diuji, anak-anak semua diuji. Anak sulung baru masuk tahun 1 universiti. Anak sulung baru masuk tahun 1 universiti. Isteri tak kerja. Itu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpa kepada dia sebagai individu. Dan turut menanggung dan merasa ujian itu adalah isteri dan anak-anak dia. Masing-masing dalam susah hati dan kesusahan memikirkan kesihatan suami, kesihatan bapa dan memikirkan masa depan mereka sekeluarga. Ini ujian, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Tuhan kalau dia kasih dekat satu-satu kaum, ibtalahum, dia akan uji kaum itu. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang boleh redha, boleh terima ujian Tuhan. Apa juga ujian mai kat dia, dia terima. Ini ujian Tuhan dekat dia dan dia minta supaya Tuhan bagi kekuatan dan kesabaran pada dia. Falahur ridha. Nabi kata maka baginya keredaan Tuhan. Dia redha dengan apa yang Tuhan bagi ke dia, Tuhan redha pada dia. Wa man sakhita falahu sukh. Tapi barang siapa yang jadi marah dengan ujian Tuhan, Tuhan test dia, dia marah Tuhan. Tuhan uji dia, dia nak marah ke Tuhan. Tuhan buat sesuatu, timpa ke sesuatu susah kepada dia, dia jadi hilang kesabaran, dia nak marah Tuhan. Falahu sukh. Maka baginya kemurkaan Tuhan. Kita kena ingat, kita marah Tuhan, Tuhan tak jadi apa. Tapi kalau Tuhan murka dekat kita, kita susah, kita tak ada tempat nak mengadu dekat siapa-siapa. Jadi tak ada guna kita marah-marah pada ketentuan, kepada takdir Tuhan. Kerana sifat marah kita kepada Tuhan menyebabkan kita bertambah susah, bukannya bertambah senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidhurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan mati kerana kemudaratan yang menimpa kamu semua. Kalau Allah test kita dengan satu susah sebab sakit, yang difahamkan sakit ni tak boleh sembuh misalnya, ataupun susah kerana tak ada duit, macam-macam usaha dia buat tapi tak nampak jalan dia nak boleh duit. Mana-mana manusia yang diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa bentuk ujian pun, janganlah sampai dia bercita-cita biar mati pun tak apa daripada susah macam ni. Fa in kana la budda fa'ilah. Tapi kalau tak dapat, tidak, tak upaya dah, dia rasa kecewa sungguh dengan ujian yang menimpa dia.
Tak dapat tidaklah, dia tak boleh nak bohong diri dia. Dia frust sungguh dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke dia. Ada orang macam tu. Allah uji dia dengan satu ujian, dia tak boleh terima ujian tu. Dia tak boleh terima. Walaupun dia cuba untuk nak terima, cuba untuk nak tahan, cuba untuk nak tunjuk kuat dengan ujian yang Tuhan bagi kat dia, ternyata dia tak boleh tahan dengan ujian tu. Falyaqul, Nabi kata, maka hendaklah dia kata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Maka hendaklah dia kata, ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umur aku, kalau sekiranya panjang umur ini baik untuk aku. Yang tu boleh kata. Tak boleh minta mati, tapi minta, ya Allah, kalau sekiranya hidup, kalau sekiranya panjang umur ni baik untuk aku, biar aku hidup. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan biarlah aku mati kalau sekiranya mati itu baik untuk aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak boleh cakap benda ni. Kita selalu dengar orang buat ulasan cara mudah. Kan? Kita duduk dalam masyarakat. Masyarakat ni Tuhan bagi mulut seorang satu, Tuhan bagi akal seorang fikir. Maka manusia yang duduk dalam masyarakat ni, dia fikir cara dia. Dia bercakap apa dia nak bercakap. Dia tengok satu orang ditimpa musibah, dia fikir lagu dia kata lagu dia nak kata. Dia kata, apalah hang ni, baru banyak tu kena tak boleh tahan. Banyak orang cakap macam tu. Pasal apa? Pasal ujian tak kena dia, ujian kena orang. Dia cuba nak menilai berat ringan ujian pada orang itu dengan ukuran pada diri dia yang tak ditimpa ujian. Maka selalu pun manusia macam tu. Dia suka merendahkan orang, dia suka meremehkan orang, dia suka kata orang tak tahan, dia suka kata orang lemah, dia suka kata macam-macam yang tak elok dia kata dekat orang. Sedangkan ujian yang sama yang Allah kenakan dekat orang tu, kalau kena dia, belum tentu dia boleh tahan macam mana yang orang tu tahan. Ini agama ajak kita, tuan-tuan. Agama ajak kita supaya kita tidak fikir diri kita saja, tapi kita fikir bersandarkan kepada tunjuk yang diberikan oleh agama. Agama tak suka kita menjadi manusia yang suka memandang remeh kepada orang lain. Itu sebab Nabi SAW tersebut dalam hadis dia, bila Nabi SAW kata tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hati dia ada sebesar zarah daripada takabur. Nabi kata macam tu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sikit daripada sifat takabur. Sahabat terus tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana dengan orang yang suka pakai elok-elok, kasut elok dan sebagainya, adakah orang ini takabur? Nabi kata, tak, itu bukan takabur. Tapi takabur itu, Nabi kata, ialah satu batarul haq. Dia menolak kebenaran. Bila orang buat main kat dia ayat Quran itu benar, dia tolak. Bila orang main kat dia hadis Nabi itu benar, dia tolak. Dia tolak ayat Quran, dia tolak hadis Nabi. Dia nak pakai akal dia. Itu takabur. Wa ghamtun nas. Dan yang kedua, takabur itu ialah orang yang suka meremeh dan memandang hina, memandang rendah kepada orang lain. Dia tengok orang tu, dia kata orang tu macam-macam benda tak elok, dia kata kat orang tu. Bermakna dia memandang hina kepada orang lain. Orang yang memandang orang lain hina dan berasa diri dia hebat, ini orang takabur, mengikut tafsiran Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada hadis-hadis yang kita baca tadi, dan mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan orang-orang yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 33. Muka surat 33. Kita masih lagi mentafsirkan surah Al-Baqarah. Suratul Baqarah, muka surat 33 ayat 104.
Malam ni kita masuk ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Ini ayat yang kita nak baca malam ni. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segala mereka yang beriman. La taqulu ra'ina, maka janganlah kamu kata bagi kami itu ra'ina, yakni maksudnya ialah ra'i akan kami. Dan adalah mereka itu kata bagi Nabi yang demikian itu. Dan iaitu menurut lughah ataupun bahasa orang Yahudi ialah sab, yakni maki. Maka suka mereka itu dengan yang demikian itu. Dan khitab mereka itu dengannya akan Nabi SAW. Maka ditegah akan segala mukmin daripada mengatakannya. Itu ya. Malam ni kita nak tengok satu ayat. Allah Subhanahu Wa Taala ubah. Dulu masa sahabat-sahabat duduk dengan Nabi, mereka bila jumpa Nabi, mereka suka kata dekat Nabi, sahabat Nabi kata dekat Nabi ra'ina. Maksudnya ialah minta supaya Nabi ra'i mereka. Ra'ina dua makna. Satu makna dia ra'ilah kami. Yang kedua makna dia tengoklah kat kami. Sahabat-sahabat mereka suka kalau sekiranya Nabi bagi perhatian dekat mereka. Macam kita mengaji sekolah dululah. Kalau cikgu bagi perhatian kat kita, kita sukalah. Kan? Cikgu kenal kita. Ada 30 orang dalam kelas tu, cikgu kenal kita. Kita suka sangat cikgu kenal kita. Kita duduk mengaji di masjid pun serupa juga. Kalau ustaz kenal kita, kita rasa kita ada lebih sikit pada kawan sebelah kita. Kerana kita ustaz kenal, dia ni kawan kita ni ustaz tak kenal. Macam itulah siapa pun. Kalau dengan orang besar pun lagu tu lah. Menteri, Perdana Menteri main melawat di Brown Garden ni. Main melawat di sini. Main dalam ramai-ramai duk ada di lebih kurang 50 orang duk ada. Dalam 50 orang tu dia panggil, abang-abang Pak Mai. Allahu Akbar. Pak Mai rasa macam mana? PM kenal aku. Kalau PM kenal kita pun kita seronok. Tuan-tuan, Nabi SAW kenal kita. Seronok ke tak? Bukan bandingan lah. Maka sahabat-sahabat Nabi ni masing-masing kalau boleh nak supaya Nabi kenal mereka. Maka masing-masing bila jumpa Nabi ini kira nak buat sesuatu yang membolehkan Nabi bagi perhatian dekat mereka. Nak tarik perhatian Nabi supaya Nabi perhati mereka, supaya Nabi kenal mereka, supaya Nabi lebih sayang kepada mereka, supaya Nabi bagi keutamaan kepada mereka. Maka di antaranya ialah mereka selalu bila jumpa Nabi, mereka kata ra'ina, ya Rasulullah, ra'ilah kami ni. Tengoklah mai kat kami ni. Begitu. Rupa-rupanya perkataan ra'ina dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Yahudi ada satu perkataan seumpama itu. Ra'ina bahasa Arab, dalam bahasa Yahudi dia kata ru'una. Bunyi dia agak kesamaran. Ra'ina dengan ru'una. Bila disebut cepat, bunyi nak serupa. Bila sahabat Nabi jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, ra'ina, ya Rasulullah, ra'i kami, tengok kat kami. Yahudi pun bila pergi dekat Nabi, dia kata ra'una, ra'una. Bunyi macam ra'ina. Tapi ra'una membawa maksud, kamu bodoh dan kamu ni dungu. Ra'una maksud dia bukan bodoh saja, bahkan lebih pada bodoh lagi. Jadi orang Yahudi bila dia dengar sahabat-sahabat Nabi jumpa Nabi duk sebut dekat Nabi ra'ina, depa jadi seronok. Pasal apa? Pasal depa bila jumpa Nabi, depa nak sebut ru'una. Dan bila depa sebut tu, depa gelak sama-sama depa nak padan muka dekat Nabi. Pasal depa boleh pergi depan Nabi, boleh kata dekat Nabi ru'una, boleh kata hang bodoh depan Nabi. Dalam keadaan sahabat-sahabat dengar sahabat dengar ru'unah, itu dengar macam ra'ina, maka sahabat buat tak kisah. Sedangkan mereka sebut ru'unah dengan tujuan khitab itu, tuju perkataan itu kepada Nabi, nak kata Nabi bodoh. Begitu jadi. Maka dengan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata waqulu unzurna.
Dan kata oleh kamu, nanti akan kami, sehingga kami hafaz barang yang engkau ajak akan kami itu. Wasma'u, dan dengarlah olehmu, akan dengar terima. Allah Subhanahu wa ta'ala ubah perkataan tu. Allah beritahu dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, beritahu dekat sahabat-sahabat kamu yang Islam, jangan sebutlah perkataan ra'ina. Kerana perkataan itu telah diambil kesempatan oleh Yahudi dengan menyebut ra'una. Maka jangan sebut terus perkataan ra'ina. Sebaliknya, kalau nak tarik perhatian Nabi, kata unzurna. Unzurna makna tengok kami, sama macam ra'ina juga. Tapi tak usah guna perkataan ra'ina, guna perkataan unzurna. Tujuan dia ialah supaya nak bagi beza dengan perkataan Yahudi yang bermakna ra'una, yang bermakna bodoh tadi ni. Begitu cerita. Tuan-tuan boleh faham? Itu ceritanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala turun satu ayat kepada Nabi Muhammad, nak tegur sahabat-sahabat yang duk sebut perkataan ra'ina ini, supaya ubah perkataan ra'ina kepada unzurna. Kerana perkataan ra'ina itu dia nak sama dengan ru'una, bahasa Yahudi yang membawa maksud Nabi bodoh. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walil kafirina azabun alim. Dan bagi segala kafir itu azab yang amat sakit, iaitu azab neraka. Tuhan kunci terus dalam ayat tu. Tuhan kata orang kafir, Yahudi apa semua, duk guna perkataan ru'una, duk hina Nabi, ru'una, hina Nabi. Tentu ada sahabat kita itu di masjid Jelutong itu nak edarkan buku jawapan Persatuan Ulama Malaysia terhadap golongan yang mencerca dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku tu diedarkan dengan RM1 satu naskah. Tuan-tuan boleh beli dan boleh baca dan boleh ambil faham bagaimana keadaan orang hari ini. Ini kita duk baca ni Yahudi. Yahudi kata dekat Nabi Muhammad ru'una, kamu bodoh. Tapi hari ini orang hak nama Islam, mengaku Islam, kata dekat Nabi Muhammad macam-macam. Tuan-tuan boleh baca buku tu, tengok apa orang yang mengaku Islam hari ini kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buku itu dia ambil keratan daripada kenyataan-kenyataan akhbar yang sudah keluar secara rasmi dalam surah Abang, yang tidak ada siapa boleh nafi benda tu. Keluar secara rasmi dalam surah Abang. Dia potong balik keratan-keratan tu, masuk dalam buku tu. Kemudian dia ada hurai apa yang mereka ni kata di dalam buku ni. Tuan-tuan boleh dapatkan naskah dan baca. Tengok macam mana orang hari ini tidak hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yahudi kata dekat Nabi ru'una, mana sabar? Yahudi, memang dia Yahudi. Memang dia ni walil kafirina azabun alim. Bagi orang kafir itu azab yang sangat pedih. Tapi masalah kita hari ini orang Islam. Orang Islam pergi kata dekat Nabi dengan kata-kata yang kita rasa sangat sedih dan sangat sakit apabila mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sebegitu rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin. Tiada cita-cita oleh segala kafir daripada ahli kitab dan tiada segala kafir musyrikin Arab itu an yunazzala alaikum, an yunazzala tu baris tolong putih, an yunazzala bukan yanazzala, an yunazzala alaikum min khair, bahawa tiada diturun atas kamu, yakni atas Muhammad, daripada kebajikan sekali-kali, min rabbikum, daripada Tuhan kamu, kerana hasad bagi kamu. Itu dia. Orang kafir ni sakit hati dekat Nabi, sakit hati dekat orang Islam yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sakit hati mereka kepada Nabi dan kepada orang Islam yang ikut Nabi, maka mereka kata dekat Nabi dan orang Islam yang ikut Nabi, mereka kata Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan turunkan kebaikan kepada orang Islam seluruhnya, termasuk dekat Nabi. Mereka kata hampa ni kalau hampa ikut Muhammad, Allah tak akan bagi apa satu kebaikan dekat hampa semua. Dan kita dah baca dah beberapa bulan lepas cerita Yahudi buah racun dalam hidangan lauk kambing yang nak dihidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dia lumuk racun dalam hidangan lauk kambing yang nak hidang kepada Nabi.
Tapi Nabi SAW tak ada makan. Allah sudah bagi tahu dekat dia, kata dalam kambing ini ada racun. Nabi pegang Yahudi yang mai bagi kambing ni dekat dia. Nabi tanya Yahudi ni, kita dah baca beberapa bulan lepas. Nabi kata dekat Yahudi ni, kenapa kamu taruh racun di dalam hidangan ini? Nabi tak tanya hang ke bubuh. Nabi kata, kenapa kamu bubuh racun dalam hidangan ini? Apa jawab Yahudi ni? Dia kata, kalau sekiranya kamu betul-betul Nabi, kamu tidak akan makan kambing ini. Jadi maknanya lah ni Nabi tak makan. Nabi tahu dulu kata ada racun dalam kambing ni. Jadi maknanya kamu percaya aku Nabi? Tak percaya juga. Ini yang dikatakan kedegilan Yahudi. Dia bukan tak tahu kata Nabi itu betul. Pasal apa kita kata dia tahu? Pasal dalam Taurat, bahkan dalam Injil yang diturunkan kemudian daripada Taurat, jelas menyebutkan tentang kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Benda ni obvious, cukup jelas. Mereka tahu. Mereka ni yang duk lawan ni bukan orang tak tahu. Mereka ni ahlul kitab. Mereka ini orang yang ahli di dalam memahami Taurat, ahli dalam memahami Injil. Mereka ulama di dalam Taurat dan Injil, di dalam memahami Taurat dan Injil. Mereka tahu kata Nabi Muhammad ni memang Nabi akhir zaman, tapi tak mau percaya. Bukan tak mau percaya, mereka nak binasakan Nabi ni. Sampai ke peringkat mereka ambil racun bubuh di makanan, di lauk kambing yang nak dihidangkan kepada Nabi. Buh racun tu sebenarnya bukan nak test tengok dia ni betul-betul Nabi ke tak. Tapi sebenarnya mereka nak meracuni Nabi SAW bagi mati. Itu tujuan dia. Bila mereka buh di situ, Nabi tak makan. Pasal Allah sudah bagi tahu dekat Nabi. Jibril sudah habaq dekat Nabi. Wahai Muhammad, jangan kamu sentuh makanan itu kerana ada racun di dalam dia. Nabi tak makan. Nabi terus pegang Yahudi ni. Nabi kata, pasal apa hang bubuh racun dalam makanan ni? Apa dia jawab? Dia kata, kalau kamu betul-betul Nabi, kamu tak akan makan kambing ni. Nabi kata kat dia, kalau macam tu sekarang kamu yakin kata aku Nabi? Tak juga. Nak buat bagaimana? Orang macam ni nak buat macam mana tuan-tuan? Bukan soalnya orang tak berhujah. Bukan soalnya orang tak terang kat dia. Bukan soalnya siapa pun tak pergi nak perbetul dia. Tapi soalnya dia nak kekal dengan kedegilan dia. Kita bukan semua orang. Bukan semua orang kita boleh berjumpa, kita boleh bercakap, boleh berhujah, boleh berbincang. Bukan dengan semua orang. Ada setengah orang tak guna berhujah, tak guna berbincang, tak guna bercakap. Pasal apa? Pasal dia memang daripada dulu sampai bila-bila. Dia sudah dengan pendirian dia untuk mengatakan Islam tak betul. Nak bercakap apa dengan dia? Tapi kalau dia duduk dalam kumpulan orang yang nak cari kebenaran, kita boleh berbincang. Tapi kalau dia bukan orang yang nak cari kebenaran, dia orang yang nak kata Islam salah, nak bincang macam mana dengan dia? Seperti mana Yahudi ni. Sakit hati dia dekat Nabi sampai ke peringkat dia kata dekat Nabi, dekat orang Islam semua, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan menurunkan sebarang kebaikan kepada kamu semua. Pasal apa? Kerana hasad bagi kamu, kerana dengki depa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dan bermula Allah Taala itu menentukan dia dengan rahmatnya, yakni nubuwah akan mereka yang dikehendaki jadi Nabi itu. Walaupun Yahudi tak suka Nabi Muhammad jadi Nabi. Orang Yahudi mau yang menjadi Nabi akhir zaman ini daripada kalangan dia. Orang Yahudi, dia mau Nabi akhir zaman ini daripada kalangan Yahudi, bukan daripada kalangan Arab. Mereka ni asabiyah. Mereka ni semangat perkauman mereka lebih. Oleh kerana mereka Jus, mereka Yahudi, maka mereka mau semua Nabi keturunan dia. Tiba-tiba Nabi akhir zaman yang merupakan Nabi paling istimewa, yang merupakan Nabi seluruh umat akhir zaman, tiba-tiba Nabi akhir zaman dilantik daripada kalangan Arab, bukan daripada kalangan Yahudi. Mereka tak boleh terima benda ni. Allah kata walaupun Yahudi tak boleh terima, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Bermula Allah Taala menentukan dia dengan rahmatnya, yakni siapa nak jadi nabi,
Mengikut macam mana yang Allah punya mau. Allah mau Nabi Muhammad jadi Nabi, maka Nabi Muhammad jadi Nabi. Bukan orang Yahudi jadi Nabi. Wallahu dzul fadlil azim. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang ampunya kurnia pemberian yang besar-besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dzul fadlil azim. Dia yang memiliki fadilat, kelebihan yang besar-besar. Tuhan punya, dia nak bagi kat siapa dia punya suka. Macam kita ada duit, 1/3 daripada duit kita boleh dijadikan bahagian wasiat. Kita ada duit, 1/3 daripada duit kita boleh dijadikan bahagian wasiat. Kita nak bagi 1/3 wasiat tu dekat siapa, yang tu kita punya suka. Bini kita pun tak boleh larang, anak kita pun tak boleh larang, kerana hak kita. 1/3 tu kita nak bagi kat siapa, kita punya suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin, seluruh alam dia punya. Dia nak bagi rahmat dekat siapa, dia punya suka. Dia nak bagi siapa panjang umur, dia nak bagi siapa kaya, dia nak bagi siapa sehat, dia nak bagi apa dekat siapa pun tak boleh kata apa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa. Allah nak lantik Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi akhir zaman, itu Allah punya kuasa. Allah punya suka. Tak ada siapa boleh larang Allah daripada melantik Nabi Muhammad menjadi Nabi akhir dia. Itu maksudnya. Dan tak kala ta'an, yakni cerca, ta'an itu bahasa Arab. Dan tak kala ta'an, yakni cerca oleh segala kafir pada mansuh hukum. Ta'an ini dalam bahasa Arab. Ta'an maksud dia cerca nak bagi jatuh maruah. Itu ta'an dia bagi. Itu ta'an. Maka tak kala ta'an, yakni cerca oleh segala kafir pada mansuh hukum. Dalam Quran ada turun ayat, kemudian ada turun pula ayat yang memansuhkan ayat yang sudah diturunkan. Bila berlaku benda macam ni, orang kafir guna ini sebagai satu senjata mereka nak kata Quran ini ada kelemahan. Kalau tuan-tuan belajar usul fiqh, dia masuk di bawah bab nasikh mansukh. Ada ayat Quran yang dah turun, kemudian diturunkan ayat lain, ayat yang kedua ni memansuhkan ayat yang pertama, maka pakai ayat yang kedua. Maka dalam Quran berlaku benda ni. Contohnya dulu Allah pernah turun satu ayat, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Penzina laki-laki dan penzina perempuan, idza zanaya, apabila depa ni dua-dua berzina. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu maksudnya penzina yang dah kahwin. Penzina yang dah kahwin laki-laki dan penzina yang dah kahwin daripada kalangan perempuan. Iza zanaya, kalau depa dua ni berzina, farjumuhumal battah, maka rejam depa ni dengan ketul batu sampai mati. Itu ayat Quran. Kemudiannya ayat tu dimansuhkan. Ayat tu tak dibaca. Hari ni kalau tuan-tuan buka Quran daripada awal Quran juzuk 1 sampai juzuk 30, cari ayat ni tak ada. Tapi itu ayat Quran yang pernah diturunkan satu masa dulu. Tapi ayat itu dimansuhkan bacaan dia, tetapi hukum dia masih jalan. Bila berlaku benda macam ni, orang kafir ambil benda ni, dia buat satu senjata. Dia kata, saya tengok, dia kata apa? Dia kata Tuhan apa macam ni? Sak buat turun, sak batal, sak buat turun hak lain. Dia kata mana boleh, Tuhan mana boleh buat silap macam tu. Dah kata macam tu lah, nak batal, nak kata lagu lain. Pasal apa? Dia kata Tuhan tak fikir dulu ke benda ni? Dia guna itu sebagai kelemahan. Berlaku benda ni. Maka tak kala ta'an, yakni cerca segala kafir, kerana terdapatnya hukum mansuh, hukum di dalam Quran. Maka kata mereka itu, kata orang kafir ni, bahawa Muhammad suruh dia akan sahabatnya hari ini dengan satu suruhan dan tegah dia daripadanya esok hari. Saya tengok dia kata, Nabi Muhammad ni hari ni suruh lagu ni, esok kata lagu lain pula. Contoh hak Nabi pula macam mana? Nabi pernah kata, ini dalam satu hadis. Nabi kata, inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Ala fazuruha. Fa inna ziyaratal qubur zikral maut. Nabi kata sesungguhnya aku pernah larang kamu daripada menziarahi kubur.
Tetapi hari ni Nabi kata aku tarik balik larangan ziarah kubur ini. Ala fazuruha. Hari ni pilah ziarah kubur. Nabi kata fa inna ziyaratal kubur, kerana menziarahi kubur itu zikrul maut, boleh mengingatkan kamu pada mati. Nabi satu masa dulu dia pernah larang orang tak pergi kubur. Tapi kemudiannya Nabi kata aku tarik balik larangan tu. Hari ni hampa boleh pergi ziarah kubur. Pasal apa? Pasal didapati ziarah kubur ni boleh menyebabkan kamu teringat kata satu hari kamu akan mati. Maka larangan ziarah kubur ditarik balik. Dan hari ni kamu boleh pergi ziarah kubur. Orang kapiang bila dengar macam ni, dia kata saya tengok Muhammad ni, Sa'ad kata tak boleh, Sa'ad kata boleh. Dia ni betul-betul apa? Nampak? Ini kelemahan yang orang duk cari, yang mereka menganggap itu kelemahan. Sebenarnya itu bukan kelemahan. Maka turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Manakala kami buang daripada satu ayat hukum ataupun kami perlupa akan dia daripada hati engkau ya Muhammad, nescaya kami bawa datang dengan yang terlebih baik daripadanya lagi, ataupun yang seumpama dengannya, sama ada pada taklif ataupun pada thawab pahala. Tuhan jawab tuduhan orang kafir ni. Tuhan kata kalau sekiranya berlaku mansuh ayat dengan menggantikan ayat baru, itu hak kami, Tuhan kata. Dan apabila kami mansuhkan satu ayat, kami ganti ayat baru, ayat hak kami ganti itu adalah lebih baik daripada ayat hak lama, ataupun setidak-tidaknya sama tara dengan hak lama. Kami tidak pernah batalkan satu ayat, buat turun ayat yang lagi bawah daripada ayat itu dah. Sebaliknya kami improve ayat itu. Kalau ayat itu dah baik dah, kami ganti dengan yang lagi baik. Kalau ayat tu baik, kami ganti yang sama baik dengan dia. Tak ada ayat yang baik kami ganti dengan ayat yang tidak baik. Tak ada, Tuhan kata. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tidakkah engkau tahu bahawasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu maha berkuasa. Tuhan kata ayat Quran ni hak aku punya. Kalau aku nak ganti dengan ayat lain ke, aku nak tukar, nak bubuh hukum lain, itu aku punya suka. Tuhan kata, ayat ni kami punya, maka kami atas setiap sesuatu kami maha berkuasa. Kita ada kereta, tuan-tuan. Hari ni kita pakai cat color hijau. Esok kita nak ganti cat color putih. Salah ke? Peduli apa kereta kita? Boleh orang main duk komplain, kata apa kereta dah bubuh hijau lebih bubuh putih pula. Hang peduli apa kereta aku? Kalau kita pergi bawa tincat pergi sapu kereta dia, sungguhlah dia nak marah kita. Kereta tu kereta dia, yang kita pergi sapu kereta dia dengan cat kita suka. Pasal apa? Kereta kita nak buat cat kalau apa pun kita punya suka. Kalau kereta kita nak buat cat apa pun orang tak boleh kata apa. Dunia ni, ayat Quran ni, makhluk ni, semua hak Allah punya. Allah nak buat apa, dia punya suka. Dalam poket kita ada pen. Kita nak ambil pen ni nak tulis ke? Kita nak ambil pen ni nak lepak pergi keluar ke? Kita nak ambil pen ni nak... Apa kita nak buat, kita punya suka. Jangan kita cederakan orang dengan pen tu sudah. Kalau pen dalam poket kita ambil, kita tinggal atas meja ni, kita balik. Tak ada salah apa. Kecuali kita pergi ambil pen dalam poket orang, ambil pergi lempak keluar. Itu nak cari pasal. Lah ni, bila orang kafir yang kata, apa Tuhan ni, saat turun ayat ni, saat cancel, saat ganti dengan ayat lain, apa ni? Tuhan jawab balik. Tuhan kata, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Hampa tak tahu kah? Ni semua ni hak aku punya. Aku atas setiap sesuatu, aku maha berkuasa. Aku buat dunia ni hak kita duduk ni tuan-tuan. Kita duduk tengok lautan punya cantik, kita duduk tengok Bukit Bendera punya hebat, kita tengok semua benda hak duk ada dengan anak sungai, dengan air terjun dekat waterfall, botanical garden, semua kita tengok, kita rasa elok, kita rasa hebat dengan alam yang cantik yang ada kat kita. Kita tahu tak semua benda hak kita kata elok, hebat, cantik ni siapa punya? Ni semua Allah punya. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak buat mai gempa bumi sampai runtuh Komtar, sampai gunung-gunung Bukit Bendera tu jadi runtuh dan sebagainya, Allah punya suka. Dia yang buat Bukit Bendera tu. Dia yang buat semua benda yang ada ni. Kalau Allah nak rosakkan benda ni pada bila-bila masa, itu hak Allah. Pasal benda ni hak dia punya.
Tuan-tuan pernah baca hadis cerita tentang Abu Talhah. Abu Talhah, seorang sahabat Nabi. Abu Talhah, anak dia sakit kuat. Abu Talhah nak keluar daripada rumah malam tu dalam keadaan anak dia sakit kuat. Abu Talhah kata dekat isteri dia. Dia kata, aku nak keluar. Kamu tengoklah anak kita. Abu Talhah keluar. Selepas dia selesai kerja dia, dia balik main ke rumah dia. Bila sampai di rumah dia, bini dia panggil dia, ajak makan. Dia tanya anak kita macam mana. Bini dia kata dekat dia, anak kita dalam keadaan tenang setenang-tenangnya. Bini dia jawab macam tu. Abu Talhah pun kata tak apa. Selepas daripada tu, Abu Talhah pun dihidangkan makanan oleh isteri dia. Abu Talhah makan. Masakkan isteri dia. Makan. Sampai habis makan, Abu Talhah telah bersama dengan isteri dia pada malam itu. Dah lepas dia bersama dengan isteri dia, tiba-tiba isteri dia tanya dia. Isteri dia kata, abang, saya nak tanya abang satu benda. Abang jawab secara jujur. Dia kata apa? Isteri dia kata, abang, kalaulah ada orang pinjamkan dekat kita satu barang dia, lepas tu sampai masa yang dijanjikan, orang tu ambil balik barang yang dia bagi pinjam kat kita, salah tak dia ambil balik barang tu? Isteri Abu Talhah tanya macam tu. Dia kata, nak salah pasal apa? Barang tu hak dia punya. Kita pun pinjam hak dia punya. Dia bagi kita pinjam barang dia. Bahkan kita kena terima kasih kat dia. Sampai masa dia nak balik barang dia, dia berhak untuk ambil balik. Abu Talhah kata. Isteri dia kata kat dia, abang, kalaulah Allah pinjamkan dekat kita satu orang anak untuk jadi anak kita, Allah ambil balik anak kita, macam mana abang? Dia kata. Abu Talhah bila dengar macam tu, lompat dia. Dia kata, adakah kamu nak bagi tahu dekat aku, kata anak aku Tuhan dah ambil balik? Bini dia menangis. Bini dia kata, ya abang, abang keluar sat aja tadi, anak kita Tuhan ambil balik. Dia marah. Dia kata, kamu setelah kamu kotakkan aku dengan perbuatan ni, dia baru bersama dengan isteri dia. Dia kata, setelah kamu kotakkan badan aku dengan benda ni, baru kamu nak bagi tahu dekat aku tentang aku kehilangan seorang anak? Dia kata. Bini dia menangis. Abu Talhah keluar daripada rumah. Wahai tadi ni, cakap elok lah. Tadi ni bini tu dah lapik elok dah. Kalau lah kita pinjam barang orang, sampai masa tuan tu nak ambil balik barang dia, kita boleh tak kita bagi balik? Dia kata, oh, mestilah. Dia kata, barang dia nak kita kena bagi balik. Bini dia salah. Sampai di rumah Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia cerita apa yang jadi ni. Dia cerita dekat Nabi. Nabi dengar benda ni. Nabi tak kata apa. Nabi cuma tanya dia satu, adakah tadi kamu bersama dengan isteri kamu? Dia kata, ya, aku bersama dengan dia. Selepas tu baru dia cerita kat aku benda ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, mudah-mudahan kamu bersama dengan isteri kamu tadi, Allah akan ganti kepada kamu satu anak, yang anak ni jauh lebih baik daripada anak-anak orang lain yang ada di sini. Nabi kata macam tu ya. Dia pun terus jadi sejuk bila Nabi kata begitu. 9 bulan kemudian isteri dia lahirkan seorang anak. Anak hasil daripada dia bersama dengan suami dia selepas musibah. Anak dia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dapat anak tu, dia terus panggil seorang sahabat, Anas bin Malik. Dia kata, Anas, kamu tolong bawa anak aku dan bawa kurma beberapa biji pi rumah Nabi. Anas dukung anak dia, anak Abu Talhah ini, bawa kurma beberapa biji pi rumah Nabi. Sampai dia kata, ya Rasulullah, anak Abu Talhah yang baru dilahirkan. Nabi kata, ada dia kirim apa-apa sama dengan kamu? Anas kata, ada. Dia kirim tamarat. Dia kirim buah-buah tamar, buah-buah kurma. Nabi ambil, Nabi makan-makan dalam mulut dia, bagi hancur. Nabi buka mulut budak ni, Nabi sapu di langit-langit. Ini dia bagi tahnik, belah mulut. Nabi buat macam tu. Lepas tu Nabi kata, bagi tahu dekat Abu Talhah, aku namakan anak dia ni dengan nama Abdullah. Anas suruh balik budak ni, pergi dekat Abu Talhah, bapak dia. Dia beritahu dekat Abu Talhah, dia kata, ya Abu Talhah, Rasulullah dah tahnik anak kamu dan dia namakan anak kamu dengan nama Abdullah. Dia sujud syukur, terima kasih kepada Allah banyak-banyak. Allah bagi kat dia macam ni punya keberkatan. Dalam riwayat lain dia kata, dia ni kemudiannya dapat 10 orang anak lagi. Abdullah anak kepada Abu Talhah ni, Abdullah ni pula dapat 10 orang anak lagi. Ke 10 anak dia hafaz Al-Quran.
Semua hadis tu riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia, nampak? Kesabaran dia tu. Ataupun tidak sabar, kemudian setelah mendengar nasihat daripada Nabi, terus jadi sabar. Seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kita dah baca ada hadis dia. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah juga melalui suasana yang macam itu. Pada satu hari mai satu orang nama dia Uyainah nak jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi dia duk cuba banyak kali nak jumpa, tak dapat peluang nak jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehinggalah dia guna khidmat anak saudara dia yang bernama Al-Hurr bin Qais. Dia kata dekat anak penakan dia, dekat Al-Hurr ni, dia kata, kamu ni orang kanan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar selalu ambil kamu masuk dalam ahli mesyuarat dia. Aku nak minta tolong kamu tolong atok bagi aku, Uyainah, jumpa Sayyidina Umar. Maka anak saudara Uyainah ni, Al-Hurr ni, dia bawa, pak penakan dia bawa pergi jumpa Sayyidina Umar. Bila sampai depan Sayyidina Umar, kata dia ni, Uyainah ni, dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, wahai Amiral Mu'minin, ya Amiral Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyyih. Dia terus kata dekat Sayyidina Umar Al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazal. Dia kata, demi Allah, aku nak abadkan hang satu aja. Hang jadi khalifah langsung tak bagi kesenangan dekat kami. Itu dia. Tak pernah jumpa Sayyidina Umar. Itu first time nak jumpa. Nak jumpa tak boleh minta orang tolong atok dia nak jumpa. Dapat jumpa, dia pergi kata macam tu dekat khalifah. Ya benar Al-Khattab. Dia kata, wahai anak Al-Khattab. Dia kata, wallahi ma tu'tina al-jazal. Dia kata, hang selama jadi khalifah langsung tak pernah bagi kesenangan dekat kami. Wala tahkumu fina bil adl. Bahkan hang ni duk hukum tak pernah adil kepada kami semua. Umar Al-Khattab, orang garang, orang cengeng, bila dengar orang mai kata lagu tu kat dia, faqadiba Umar, marah dia ni. Sudahlah aku khalifah, aku pun tak kenal hang siapa. Pertama kali hang mai depan aku jumpa terus kata kat aku macam ni. Bukan panggil ya Amiral Mu'minin, panggil ya Ibn Al-Khattab saja. Panggil wahai anak Al-Khattab. Hang ni langsung tak bawa kebaikan dekat kami. Hang ni tak pernah berlaku adil dekat kami. Dia kata, hang siapa? Tak pernah aku kenal hang tiba-tiba main nak kata kat aku macam tu. Sayyidina Umar marah. Hampir-hampir Sayyidina Umar ambil tindakan dekat dia ni, dekat Uyainah ni. Al-Hurr, orang kanan dia tadi, yang merupakan anak penakan kepada Uyainah yang buat onang ni. Al-Hurr, dia yang tolong rekomen bawa mai tolong atok bagi jumpa, dia tak syok lah. Maka dia kata kat Sayyidina Umar, ya Amiral Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyyih. Dia kata Allah berfirman kepada nabinya. Dalam Quran Allah sebut, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Tuhan kata khudhil afwa, belajarlah bermaaf-maafan. Ambillah bermaaf-maafan. Maksudnya belajarlah bermaaf-maafan. Walaupun satu hari mai satu orang kata kat kita macam tu, dia tak patut kata kat kita macam tu, tapi maafkanlah dia. Wa'mur bil 'urf. Dalam Quran Tuhan kata suruhlah buat benda-benda baik. Marah-marah ni tak baik. Buatlah benda baik. Wa'arid 'anil jahilin. Tuhan kata tetap pedulilah dekat orang-orang yang jahil bodoh. Kata Al-Hurr, wa inna hadha minal jahilin. Dia kata ni pak penakan aku ni, dia ni bodoh, dia kata. Wa inna hadha minal jahilin, ini orang bodoh. Ni pak penakan aku ni, Uyainah ni, aku bawa dia mai, aku duk ingat dia cerdik, rupanya dia bodoh. Dia tak kenal siapa, dia tak kenal kamu ni Khalifah Amirul Mu'minin, dia tak kenal. Dia boleh main maki kamu macam tu. Wa inna hadha minal jahilin. Dia kata pak penakan aku ni orang jahil. Terus salah duk ambil berat tu, terus duk ambil hati, terus duk ambil kira sangat apa dia kata. Maafkan saja dia. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila orang kanan dia sebut macam tu kat dia, dia ni dandan, temperature panas ni dandan turun rapat. Sehingga kan kata dia ni, kata Al-Hurr ni, dia kata aku tidak pernah tengok manusia yang cukup cepat sejuk macam Sayyidina Umar ni. Apabila dengar sepotong ayat Quran, sudah cukup sepotong ayat Quran untuk potong marah dia.
Tuan-tuan, kalau kita bangkit main seorang, Samsuri. Kita pun tengok dia kecil besar, nampak? Tak reti bahasa sampai macam tu. Bangkit panggil nama lagu tu ya. Oi, kata, payah hoi lagu tu. Kata, oi, dia ni apa hal ni? Selinga capang juga. Kita pun darah dia naik pergi hujung rambut juga. Awak dia ni buat lagu ni. Lepas tu kawan sebelah kata, Ustaz, khuzil afwa wa'mur bil 'urf. Dengan dia kita berbual sekali. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab yang terkenal garang, cengeng, tegas, keras, orang yang cukup punya hebat ni, bila orang mai kat dia kata, ya benar Al-Khattab, wahai anak Al-Khattab, hang ni tak pernah berlaku adil, hang ni langsung tak bawa kebaikan dekat kami, gam duk hantam dia macam tu, dia pun dah naik marah. Tiba-tiba bangkit satu orang baca sepotong ayat Quran, khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Kata pula dia ni, wa anna hadha minal jahilin, dia ni pak penakan aku ni, dia ni macam yang Tuhan kata tadi dah, dia ni orang jahil, tak saduk pedulilah dia kata apa, tak saduk marah kat dia. Dia dengar ayat tu, temperature tengah panas ni turun terus sejuk. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, hampa nak marah kat aku buat turun ayat, lepas tu aku cancel ayat tu ganti dengan ayat lain. Hampa nak kata aku buat kerja tak smart. Buat kerja tak smart. Dah buat turun satu ayat, lepas tu nasakh, mansuhkan ayat tu, turunkan ayat baru nak ganti. Hampa kata Tuhan apa buat kerja tak smart. Hampa nak kata kat aku macam tu, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tuhan kata hampa tak tahu ke, kata Allah, yang kata Allah Tuhan sekalian alam ni, dia atas setiap sesuatu dia maha berkuasa. Bukan setakat nak pindah ayat Quran yang aku turun, aku nak mansuh, nak ganti ayat lain saja aku boleh buat. Hang haduk komplain tu pun aku boleh bagi matilah juga kalau aku mau. Tuhan kata, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Dan tidakkah engkau tahu wahai Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang baginya milik 7 petala langit dan bumi. Itu dia. Ini yang kata tuan-tuan, yang berhak untuk sifat takabur ni Allah aja. Manusia tak boleh. Allah dia boleh takabur. Bila ada orang cabar dia lawan balik cabaran orang tu, dia lawan tu dengan tunjuk dia besar. Orang sudah komplain Tuhan, kata Tuhan apa tak smart, buat turun ayat, lepas tu mansuh ganti ayat lain. Dia jawab balik, dia kata apa? Yang pertama dia kata, ni aku ni Tuhan. Dia kata, apa aku nak buat, aku maha berkuasa. Tak cukup, dia kata tu, dia besar lagi. Dia kata apa? Dia kata, alam ta'lam, hampa tak tahu ke annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Hampa tak tahu ke langit hak 7 lapis duk ada di atas tu, bumi hak hampa duk pijak, hak hampa berjalan tak habis lagi ni, langit bumi ni hak aku punya. Dia kata, takabur tak Tuhan ni? Cukup takabur. Memang sifat takabur tu hak Tuhan. Kita pun manusia kecil aja tapi cakap besar. Kan? Tuhan dia memang besar. Kalau dia cakap besar memang dia. Kita ni kecil saja cakap tuan-tuan. Aku perlu dia apa hang? Aku minta duit ke hang? Juga macam nak telah orang. Kita ni kecil saja tapi bercakap Allahu Akbar. Aku peduli apa dengan hang? Aku ada hutang hang. Bila aku ambil duit hang? Hang peduli apa? Bum bagi. Itu manusia. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Rabbul Alamin. Kita dah baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua hak dia punya. Maka lebih layak Tuhan bersifat takabur begitu. Dia kata memperbuat ia pada dalamnya barang yang dia kehendaki daripada memelia dan menghina dan menukar hukum. Allah Subhanahu wa taala dia nak buat apa atas bumi ini, atas langit, atas apa, Allah nak buat apa tu dia punya suka. Sama ada dia nak memuliakan siapa, dia nak menghina siapa, dia nak menukar hukum apa, itu Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Orang lain tak boleh campur. Firman Allah, wa ma lakum min dunillah, dan tiada bagi kamu daripada lain Allah Taala itu min waliyyin wala nasir,
daripada wali yang memelihara kamu, dan tiada pertolongan yang menegah ia daripada azabnya daripada kamu. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia adalah satu-satunya orang yang boleh melindungi kita. Satu-satunya zat, satu-satunya kuasa yang boleh melindungi kita. Tak ada siapa boleh buat apa kat kita kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala lindung kita. Dan tiada pertolongan yang menegah Allah akan azabnya daripada kamu. Dan siapa pun tidak boleh halang azab Allah daripada kena kita kalau Allah sudah takdirkan azab akan menimpa kita. Dia kata permintaan ahlu Makkah. Dan telah turun tak kala minta Nabi oleh ahli Mekah bahawa diluat akan Mekah. Dan jadi di Bukit Safa itu emas. Am turiduna, adakah kamu kehendaki an tas'alu rasulakum, bahawa kamu minta akan rasul kamu, yakni Muhammad itu, kama su'ila Musa min qab, seperti mana barang yang diminta akan Nabi Musa daripada dahulu oleh kaumnya, daripada kata mereka itu arinallaha jahrah, perlihat akan kami Allah tu terang-terang, dan lain daripada yang demikian itu. Ini pula dia nak main satu cerita. Nabi SAW pernah dicabar oleh penduduk Mekah. Bila Nabi duk kata dia dilantik oleh Allah jadi Nabi, Nabi duk beritahu kata apa yang ada istimewa dekat dia ni mukjizat yang Allah bagi dekat dia sebagai bukti dia Nabi. Maka penduduk Mekah ni dia cabar Nabi. Cabar ni maksud cabar main-main. Dia kata, lah ni Muhammad, kalau betul lah kamu ni kata kamu Nabi, Allah lantik kamu jadi Nabi, nak minta satu. Mekah ni sempit, kamu minta Tuhan buat bagi Mekah ni luas. Tuan, kita pernah pergi Mekah kan? Masjidil Haram tu dia duduk di lembah. Dia valley macam tu, lembah. Kalau kita masuk daripada Jeddah main dengan bas masuk tu tak nampak Kaabah tu, tak nampak sebab dia duduk lepas ke bawah. Dia duduk di tengah lembah. Tu Mekah sebenar-benarnya, Ummul Qura. Mekah tu sebenarnya banyak tu aja, kecil aja. Mekah yang kecil tu, penduduk Mekah zaman Nabi lu minta, kalau betul kamu ni Muhammad, kamu ni Nabi, minta supaya Allah bagi besar Mekah ni. Satu. Yang kedua, kami nak minta dekat kamu satu. Kalau betul kamu ni Nabi, minta supaya Bukit Safa. Kita pergi Mekah, habis kita tawaf, kita nak pergi sa'i Safa ke Marwah. Bukit Safa tu, minta bukit tu bertukar bagi jadi emas. Kalau Tuhan kamu boleh buat dua benda ni, boleh bagi Mekah ni jadi besar, boleh bagi Bukit Safa tu tukar bagi jadi emas, okey, kami terima kamu Nabi. Tu cabaran. Tu tengok cabaran macam tu. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Isra ayat 90-93, banyak lagi lah cabaran mereka ni. Surah Al-Isra ayat 90-93, firman Allah, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan berkatalah orang-orang ni, kami tak akan beriman kepada kamu sehinggalah kamu suruh Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan mata air daripada perut bumi Mekah ni. Mekah negeri kering kontang, air tak ada. Kami boleh terima kata Allah tu Tuhan kamu dan kamu Nabi. Kami boleh terima dengan syarat kamu pergi beritahu kat Tuhan kamu suruh terbit air mata ni, mata air daripada perut bumi Mekah ni. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ataupun pihak dekat Tuhan kamu minta supaya Tuhan bagi dekat kamu kebun korma dan kebun anggur, dan di celah-celah kebun korma dan anggur ni ada anak sungai yang mengalir terang. Cabar Nabi Muhammad. La nak minta yang pertama, Mekah ni biar ada mata air. Satu. Kalau tak boleh nak buat untuk kami, buat untuk hang, buat untuk kamu saja wahai Muhammad, minta Tuhan bagi dekat kamu kebun korma dengan kebun anggur. Di celah-celah kebun korma dengan anggur tu ada anak sungai yang air beras. Kalau tak boleh juga, au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan. Kalau tak boleh juga buat macam tu, lah ni macam ni, pi habaq dekat Tuhan hang, suruh bagi reban langit ni turun mai sekepin-sekepin atas kami. Ni.
Ayat 90-91 surah Al-Isra. Tuan-tuan balik buka baca. Cabar ni. Kalau boleh, minta terbit mata ayam. Kalau tak boleh, kat kami buat kat hang. Buat kebun korma dengan kebun anggur. Celah-celah kebun ada anak sungai yang derat. Kalau tak boleh jugalah macam ni lah senang. Pergi habang kat Tuhan hang. Suruh bagi reban langit ni sekepin-sekepin. Timpa kami, bagi kami ni mampus semua senang. Kalau sampai hak tu pun tak boleh, kami minta untuk kami pun tak boleh, minta kebaikan untuk hang pun tak boleh, minta turun main langit reban atas kami pun tak boleh, hang boleh belah. Cara kasarnya macam tu. Pi cabar Nabi Muhammad SAW sampai macam tu. Cabaran yang Arab Mekah kata dekat Nabi ni samalah macam Bani Israel kata dekat Nabi Musa dulu. Dia kata apa dekat Nabi Musa? Arinallaha jahrah. Lah ni macam ni lah Musa. Hang duk terang pun nampak buang masa. Kesian hang. Lah macam ni. Arinallaha jahrah. Hang pergi panggil Tuhan hang yang kata Allah tu. Panggil mai. Turun mai berdiri depan kami. Kami nak tengok. Oh ni dia Tuhan. Pergi. Lah macam tu lah. Tuan Sadu cakap banyak. Maka perlihat akan kami Allah itu secara terang-terang. Dan lain daripada yang demikian itu. Buat meh benda-benda macam ni senang. Kami terus percaya. Tak ada duduk fikir banyak-banyak. Firman Allah. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. Dan barang siapa yang tukang ambil kufur dengan tinggal iman. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Maka sungguh telah menyesat ia akan betul jalan mereka itu. Itu dia. Barang siapa yang Allah dah bagi Islam, dah bagi iman, tiba-tiba pergi lempang buang Islam dengan iman ni, balik jadi kafir. Habis. Mana inilah orang yang Allah kata telah menukar gantikan kekufuran dengan keimanan. Iman dah ada dah. Ambil iman buang, pergi ambil kufur. Buah dalam diri. Ini orang faqad dhalla sawa'as sabil. Maka sesungguhnya telah sesat dia akan jalan yang betul. Sesat daripada jalan betul. Firman Allah. Wadda kathirun min ahlil kitab. Telah bercita-cita oleh kebanyakan daripada kafir ahli kitab. Yakni Yahudi dan Nasrani. Lau yaruddunakum, bahawa kembali mereka itu akan kamu. Min ba'di imanikum kuffara, daripada kemudian iman kamu jadi kafir balik. Hasadan min indi anfusihim, kerana hasad daripada sisi diri mereka itu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, daripada kemudian barang yang menyata bagi mereka itu dalam Taurat oleh yang sebenar pada keadaan Nabi Muhammad. Fa'fu wasfahu, maka maaflah olehmu dan berpalinglah oleh kamu daripada sekalian mereka itu, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga mendatang Allah dengan suruhnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu amat berkuasa. Maksud ayat tu apa dia? Allah Subhanahu wa taala kata orang-orang kafir mau, kalau boleh, orang-orang hak masuk Islam ni balik agama asal balik. Wadda kathirun min ahlil kitab. Memanglah bercita-cita kebanyakan mereka ni supaya orang mereka yang dah masuk Islam balik kat mereka. Itu tujuan dia. Tengok di India lah ni isu terbaru apa dia? Bukan isu terbaru, isu lama yang diperbaharui. Isu Masjid Babri itulah. Masjid Babri itu masjid yang asal-asalnya memang dah dibina dah di situ sekian punya lama. Masa bukan baru. Bukan 2-30 tahun punya lama. Masjid Babri itu dah lama dah duduk di atas bukit dekat Ayodhya ni. Lama dah. Tiba-tiba dengan kerana ada satu Tok Sami dia. Mimpi kunung-kunungnya tempat hak bina masjid tu adalah tempat kelahiran Tuhan dia bernama apa tau. Dengan kerana dia mimpi, kata Tuhan dia apa nama tu sudah beranak di tapak masjid tu, maka dengan kerana tu pergi peruntuh bang masjid tu. Nak buat balik tokong di situ. Sajalah ni yang kata saja cari pasal. Peruntuh dah, masjid pun dah peruntuh dah. Bila dah peruntuh dia nak buat tokong di atas bukit tu, bila nak buat tokong orang Islam tak bagilah.
Peruntuh masjid tu dah satu benda yang amat mengguris perasaan orang Islam. Sudahlah hampa peruntuh, hampa nak buang tapak masjid tu, nak berdiri tokong. Ini tak boleh. Orang Islam tak boleh terima benda ni. Inilah sampai berita semalam tak beri. Hidup belarak ramai-ramai nak pergi di situ, nak buat juga tokong dia. Ni, sampai macam tu punya jadi. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kata dia boleh tindak agama Islam. Tu saja tujuan dia, bukan ada apa. Benda ni simbolik. Kalau dia boleh buang masjid, buat tokong, makna dia cukup hebat tak? Tu saja. Bukan ada apa. Apa bukan kata buat esok ni dia pakat nak pergi semayang di situ sampai penuh. Tak juga. Saja nak bagi puas hati aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak bolehlah buat macam tu. Orang Islam tak pernah pergi kacau tempat-tempat ibadat orang agama lain, tak pernah kacau, bahkan dilarang duduk kacau tu, dilarang. Nabi SAW ketika nak lepas tentera Islam turun berperang, Nabi pesan apa? Nabi pesan yang pertama sekali, Nabi kata urzu bismillah. Nabi kata berperanglah kamu bismillah, dengan nama Allah. Nabi besar ni, dekat tentera Nabi perang ni, hampa nak pergi perang ni, berperang dengan nama Allah. Wa fi sabilillah. Dan perang ini mesti dengan niat yang satu, iaitu kerana nak menegakkan agama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata apa? Dah selepas dah kamu turun nak perang ni dengan bismillah, kemudian kamu berperang ni dengan niat fi sabilillah, dah kamu turun tu jangan sekali-kali kamu buat zalim kepada siapa-siapa, terutamanya Nabi kata kepada budak-budak, kepada orang tua-tua, kepada orang perempuan, dan kepada rahib yang beribadat di dalam tempat ibadat dia. Islam ni bukan jenis agama cari kacau. Islam ni mau kesejahteraan. Islam nak menjamin keamanan. Islam tak mau benda macam ni. Tapi hak lain ni, depa ni mai duk kacau kita. Islam ajaran dia jelas. Baik, pasal apa? Pasal apa agama lain ni nak kacau Islam? Pasal apa? Ni dia ayat ni beritahu. Pasal wadda kathirun min ahlil kitab, dan telah bercita-cita kebanyakan daripada kafir ahli kitab, baik Yahudi, Nasrani, apa semua ni, lau yaruddunakum, bahawa kembali mereka itu akan kamu, min ba'di imanukum kufara, kemudian daripada beriman kamu jadi kafir balik. Tu depa mau. Mereka mau orang yang asal agama dia masuk Islam patah balik ke agama dia. Dia mau yang tu. Pasal apa dia mau macam tu? Hasadan min indi anfusihim. Kerana hasad, dengki terhadap diri mereka itu. Dengki. Tak suka tengok kepada orang Islam ni. Tak suka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Lebih-lebih lagi mereka rasa tak suka. Pasal apa? Setelah kemudian barang yang menyata bagi mereka itu dalam Taurat oleh yang sebenar pada keadaan Nabi Muhammad. Bila mereka buka kitab Taurat, dalam Taurat pun sebut Nabi Muhammad ni memang Nabi betul. Lagi sakit dalam hati mereka. Kitab mereka sendiri, mereka kata mereka percaya dengan Injil, buka-buka Injil cerita pasal Nabi Muhammad. Oh, yang ni yang tak suka. Mereka kata mereka percaya kepada Taurat, buka-buka Taurat, Taurat sebut pasal Nabi Muhammad. Bertambah-tambah sakit hati mereka, tak suka dekat Nabi Muhammad, tak suka dekat Islam. Begitu. Pun begitu Tuhan kata fa'fu wasfahu, maka maaflah oleh kamu dan berpalinglah oleh kamu daripada mereka itu. Tuhan kata walaupun macam tu mereka buat dekat orang Islam, kalau mereka minta maaf, maaf bang mereka ni. Sampai bila? Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga mendatang Allah dengan suruhnya, yakni dengan suruh perang. Selagi Allah tak benak perang, jangan perang lagi. Mengalah tak apa, mengalah tak apa. Tapi bila mai perintah suruh kamu perang depa, maka kamu kena perang dengan depa. Firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Taala atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk suruh sembahyang dan suruh mengeluarkan zakat. Lepas ni kita akan masuk ayat yang menceritakan tentang kita diperintahkan suruh sembahyang dan suruh mengeluarkan zakat. Lepas tu dia akan cerita dekat kita cabaran-cabaran yang dibuat oleh golongan Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam. Dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka semua. Wallahu a'lam.
Awalan, sebagai khalifah dalam rumah, seorang ketua rumah ataupun suami tidak pernah jadi imam sembahyang bagi keluarganya. Minta jelaskan hukumnya. Dia gini tuan-tuan, kalau ikut sunnah Nabi SAW, Nabi sembahyang fardu di masjid. Nabi sembahyang fardu di masjid. Rumah hanya menjadi tempat untuk Nabi sembahyang sunat sahaja. Jadi kalau dia nak tanya ni, dia kata suami tak pernah jadi imam sembahyang fardu di rumah, apa hukumnya? Dia tak ada hukum apa lah. Nak kata salah pun tak salah. Cuma sebagai suami, dia mesti mampu untuk menjadi ketua keluarga. Ketua maksudnya sekaligus dengan mengimamkan sembahyang dan sebagainya. Kan bahasa kita ni. Walaupun itu tadi pada dasarnya Nabi sembahyang fardu di masjid. Di rumah hanya sembahyang sunat. Tapi bagi kita ni kadang-kadang tak dan nak sembahyang fardu di masjid. Atas sebab-sebab yang tertentu, maka kita sembahyang di rumah. Jadi bila kita sembahyang di rumah, ada baiknya kita juga mendirikan salat berjamaah dengan anak isteri di rumah. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat yang terkenal, Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ni sembahyang di masjid sama dengan Nabi. Ansari maksudnya orang Madinah lah, orang Ansar. Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, dia kira tak pernah lepas peluang. Sembahyang fardu mesti sembahyang dengan Nabi di masjid. Tapi dia ni bila habis ayat sembahyang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangkit balik. Perbuatan Abu Ayyub Al-Ansari ini diperhatikan oleh sahabat-sahabat lain. Ini cerita dalam hadis. Jadi ramai di kalangan sahabat ni yang timbul tanda tanya dalam kepala mereka. Dia berkata, apa hal dengan Abu Ayyub ni? Dia ni sampai tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu semayang, bila habis bagi salam cepat-cepat balik. Macam dia ada satu benda yang tak settle di rumah. Jadi sahabat ni bukan busybody, tapi sahabat yang telah pun dihubungkan ukhuwah Islamiah oleh Nabi. Mereka rasa, mereka perlu tahu pasal apa. Kalau sekiranya Abu Ayyub ada masalah, mereka nak tolong. Bila tengok dia bagi salam balik, dia bagi salam terus bangkit balik, mereka takut kot dia ni ada masalah apa di rumah dia, susah apa ke semua. Pasal apa Abu Ayyub tak cerita kat kita? Kalau dia cerita kat kita, kot kita boleh pakat-pakat tolong, ringan sikit susah dia. Mereka pergi tanya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, pasal apa kamu tiap-tiap kali lepas sembahyang cepat-cepat balik rumah? Abu Ayyub jawab apa? Dia kata, aku begini. Dia kata, aku tak mau lepas peluang untuk sembahyang berjamaah sama dengan Nabi SAW. Dalam masa yang sama, aku tak mau isteri dan anak-anak aku terlepas peluang untuk sembahyang berjamaah dengan aku. Jadi aku masuk waktu, aku main masjid, aku sembahyang, habis aku sembahyang dengan Nabi, aku balik ke rumah, aku jadi imam sembahyang kepada isteri dan anak-anak aku di rumah. Bila dia jawab macam tu, sahabat-sahabat sudah tak tahu nak kata apa. Dia kata, boleh ke buat macam tu? Apa salah yang kita tanya Nabi SAW? Dia pergi tanya Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, Abu Ayyub ni dia dah buat macam ni. Dia main semayang dengan kamu, dia jadi makmum. Habis semayang, dia balik rumah, dia jadi imam semayang dengan isteri dengan anak-anak dia. Boleh ke buat macam ni? Nabi kata boleh, bahkan itu baik. Jadi dapat duduk. Jadi sebagai suami, kalau soalan ni dia kata, suami ni dia kata dia sampai tak pernah jadi imam semayang kepada keluarga, bagi pernah lah. Bagi pernah lah. Kalau tak pernah, bagi pernah. Kan? Saya pernah cerita beberapa kali dalam kuliah dulu, satu sahabat juga, bukan orang lain kan, semayang. Dia tak mau lah, dia tak mau jadi imam. Dia rasa dia pun baru lagi, tak pandai lagi, baca pun tak boleh lah jadi imam ni, tak layak lagi. Bukan setakat tak layak jadi imam di masjid, bahkan nak jadi imam pada isteri dengan anak-anak di rumah pun dia rasa dia tak layak. Yang isteri ni nak sangat berimam dengan dia. Jadi isteri dia lah yang bagi tahu ni. Isteri dia kata, ustaz, dia kata ada ke mana sabar? Dia kata saya kena duduk nak tengok dia semayang tang mana.
Nampak dia bagus punya dah takbir Allahu Akbar, saya pergi hampang sejadah, saya takbir semayang. Dia tak sedar, saya duduk belakang, dia kata. Gamak masa rokok ke, masa apa ke, dia nampak saya duduk dalam belakang, satu sujud-sujud sengak dia. Bangkit-bangkit dia tak ada dah. Dia dengan sejadah tak ada lagi, bangkit lari dah. Dia dah semayang dah, bini dia main ikut di belakang, tergamak masa rokok ke, masa nak sujud ke apa, aku ternampak ada satu sejadah dia ikut di belakang. Sujud-sujud tu sekali dengan sejadah tu, tikang tu dia terbang pergi bilik mana, tak tahu pergi semayang. Jadi bini ni dia kata rasa lama sangat sujud, dia kata pasal apa, bangkit tak ada dah. Dia kata dengan dia tak ada, dengan sejadah dia pun dah tak ada. Jadi kalau sampai macam tu kabut kan. Tak boleh lah sampai bila kita tak ada confidence ni. Tak boleh lah, kita kena ada lah confidence kan. Orang lelaki-lelaki Islam kan, orang lelaki-lelaki Islam ni sampai nak sembelih ayam pun duk takut lagi kan. Sifat sebagai orang lelaki-lelaki tu, orang lelaki-lelaki ni tak boleh lah sama dengan orang perempuan. Kalau kita pun tak mau jadi imam, sama dengan orang perempuan kan. Orang lelaki-lelaki dia kena ada sifat lelaki-lelaki tu, sifat kelelakian tu kena ada. Di antara sifat kelelakian dia apa dia? Hak orang perempuan tak boleh buat, hak orang perempuan kalau nak buat pun jadi makruh, kita boleh. Orang perempuan boleh tak sembelih ayam? Boleh, tapi makruh. Orang lelaki-lelaki yang kena sembelih ayam ni dah. Kalau nak makan ayam sekok dua, bini sembelih dia tengok darah pun dia pengsan. Susah ha? Dia dah tak boleh tu satu pasal, bini boleh, tu dah satu tak cantik dah. Bini sembelih darah keluar tu dia pitah. Tak maulah, dia sifat laki-laki tu. Sama lah dengan jadi imam. Kan takkan sampai nak semayang ni bini qamat pula, suruh dia jadi imam kan. Bini qamat, bini semayang, lebih semayang seorang bilik lain. Sama lah, ini ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada pada orang lelaki-lelaki kan. Benda ni kena. Kita kena asuh diri kita boleh jadi pemimpin, sekurang-kurangnya memimpin rumah tangga begitu. Apa hukum mereka yang memutuskan saf dalam semayang, atau mereka yang nampak saf itu putus tetapi tak mau mengisi tempat kosong itu dan terus bersembahyang? Bagi kita yang nampak, apakah tanggungjawab kita sebenarnya? Yang ni banyak berlaku lah di masjid Taqwa Taman Brown ni. Pasal apa? Pasal saf dia panjang. Kolah dia balik tu kan. Tadi saya pun main masuk kot tu. Belah sini saf dah sampai ke belakang dah. Belah sini dia ada saf ketiga, ada kosong lagi. Nampak? Peraturan saf, kita kena penuhkan saf yang di depan dulu. Kalau kita main, walaupun kita masuk pintu sana, tapi saf belah hujung sini masih kosong, kita kena pergi isi tempat kosong. Itu peraturan saf. Bahkan kalau di Masjidil Haram, dan kemudiannya ulama fiqh menggunakan hukum yang sama bagi masjid-masjid lain. Walaupun hukum asalnya lintah depan orang semayang itu haram, tetapi kalau lintah kerana nak memenuhi saf depan yang kosong, itu tidak diharamkan. Tentu boleh semak di dalam perbahasan hadis tentang soal saf, dia akan menjelaskan benda ni. Saja-saja kita lintah depan orang semayang haram. Bahkan Nabi kata kalau sekiranya satu orang tu tahu berapa punya besar dosa nanti kena kat dia kerana dia lintah depan orang semayang, maka orang tu sanggup berdiri tunggu sampai orang tu sudah semayang, walaupun dia tunggu tu selama 40, dia kata. Kalau dia tahu berat ni dosa lintah depan orang semayang ni, dosa dia berat, dia tahu berat tu tara mana punya berat, dia sanggup tunggu berdiri, tunggu sampai kawan tu sudah semayang baru dia lintah. Berat dosa lintah depan orang semayang. Tetapi atas alasan nak memenuhi saf yang di depan yang masih kosong, tidak berdosa kalau lintah dengan tujuan nak penuhi saf yang di depan yang kosong. Maknanya apa? Maknanya memenuhi saf yang di depan itu lebih besar lagi tuntutan dia daripada larangan melintah depan orang semayang. Ini makna dia apa? Makna dia lepas ni kalau sekiranya kita kita masuk kita nampak ada lagi kosong di depan, penuhkan saf yang di depan dulu.
Kalau tuan-tuan rasa masjid Taqwa ni besar sangat dah, sampai nak lintas daripada ujung tu nak pergi nak penuh sah balik sana pun berasa jauh, kita pergi Masjid Nabawi lagi jauh. Kita pergi Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Nabi tu lagi jauh. Kita masuk daripada babus salam, daripada pintu Assalam, kita masuk tu tengok sah, ya Allah. Sekira-kira kalau kita start masuk daripada pintu tu, nak pergi sampai pintu balik sana Masjid Nabawi tu, kalau kita berjalan tak ada nak sampai ujung. 4 rakaat semayang habis. 4 rakaat semayang kita duduk berjalan tak sampai ujung lagi. Kalau kita kata masjid ni besar, ada lagi masjid lebih besar. Jadi ceritanya apa? Ceritanya penuh saf yang di depan yang kosong dulu. Bahkan ada hadis pula Nabi SAW larang kalau sekiranya kita main masjid dalam keadaan berlari-lari. Nabi larang. Nabi pernah semayang, Nabi tengah duduk semayang, Nabi dengar bunyi orang duduk lari, bubuk nak main semayang tu. Habis semayang, Nabi beralih tanya, siapa yang berlari tadi waktu orang tengah semayang? Nabi kata kat dia, Nabi kata semayang setakat mana yang kamu dapat. Kalau kamu dan 1 rakaat, 1 rakaat. Kamu dan 2 rakaat, 2 rakaat. Takat mana kamu dan? Jangan kita sampai sana nak tungkat mutu, tengok di sini orang dah duk baca surah dah. Lakum dinukum waliyadin. Tak payah tungkat nak pakai tolak mutu kita balik dulu tu ya. Pasal masuk nak bagi dapat juga rakaat pertama. Islam tak suruh macam tu. Dia takat mana dan? Sampai tu tengok lakum dinukum lah, tungkat dulu. Masuk mai. Dan rakaat kedua. Kecuali kalau kita masuk mai di sini, kita nampak sah balik sana ada lagi kosong, ada 5 orang. Dan kita nampak ada 5 orang, 6 orang masuk daripada pintu sana. Okey, mereka isi belah sana, kita start daripada tengah sini balik. Itu atas kecerdikan kita lah. Tak boleh lah macam tadi saya tengok melonjong ikut belakang lagu tu. Dia pakat nak ambil bawa tepi kolah tu. Kan balik sini biar kosong, sayang lah. Jadi apa masalahnya? Masalahnya ialah kita tidak menjaga saf. Sedangkan Nabi SAW sangat mengambil berat soal saf. Sangat mengambil berat. Menjadi sunnah Nabi tu. Bila nak semayang, Nabi kata sawu. Sin 2 kali sin tu. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati salah. Sawu, samakan. Hendaklah kamu semua samakan. Sin, waw alif. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati salah. Samakan saf-saf kamu. Kerana sama saf itu sebahagian daripada sembahyang. Umar Al-Khattab lebih lagi lah, cabut pedang langsung, tarik tu, tumit kaki tu nak bagi sama dalam saf. Jaga saf sampai macam tu. Bahkan Nabi kata, samakan saf-saf kamu. Kerana saf yang tidak sama itu, Allah akan menyebabkan hati-hati kamu jadi tidak sama. Jadi kalau buka hadis ni dalam bab saf saja pun macam-macam peringatan Nabi SAW menunjukkan Nabi menekankan pentingnya jaga saf. Kita kena jaga. Dan bila saf kosong, rapatkan. Ada satu jadi kan, bila saf kosong di depan, kan, kawan belakang nak pergi ke, kawan kanan nak rapat ke, jadi macam tu. Nanti dia duduk gencok dulu tu. Kawan belakang langkah capak, kawan tu langkah mai tepi. Dia ni ghostan, dia pergi balik situ. Dia duduk lugu tu pula. Kacau juga yang tu pun kan. Dia nak mudah dia lagu mana? Hak kawan tepi, perapat pelan-pelan, rapat pelan-pelan. Saya ingat dalam 4-5 orang punya pergerakan, dia boleh dapat rapat balik. Begitu. Belakang nak pergi, pasal sekali orang depan tak nampak. Kawan dah pergi 2 step, kawan tu palam lubang tu. Dia masuk gear R, reverse. Tengok belakang dah ada kawan IT tempatnya. Dia jadi puzzle macam tu pula. Jadi kita putuskan, kita kata macam tu. Kawan sebelah rapat bang. Macam tu. Jadi jangan ada satu kosong pada tempat itu. Dan tempat kosong pada saf ini biasanya diisi oleh syaitan. Nabi kata. Jadi dia mengganggukan lagi kita ni daripada nak dapat khusyuk semayang. Kan? Tentu benda macam ni kita bila nak tidur modu ingat.
Saja kita tanya diri kita, aku ni duk sembahyang selama ni khusyuk ke tak? Saja kita tanya api diri kita kan. Aku duk sembahyang selama ni aku khusyuk ke tak sembahyang? Lazat tu, yang kata lazat sembahyang tu, kita dapat tak lazat sembahyang? Kita rasa sedap bila masuk dalam sembahyang ni, rasa sedap. Berasa kalau cik boleh biar duduk dalam sembahyang selama-lama, tak usah bagi salam. Ada tak kita dapat perasaan macam tu? Ataupun dalam kebanyakan sembahyang kita rasa macam nak cepat-cepat habis. Nak cepat-cepat habis. Sehingga kan kita akan baca hadis tu. Saya ingat di Masjid Simpang 4 Pematang Buluh pun. Kita akan baca hadis yang akan datang ni. Dia cerita orang yang syubhat dalam soal ibadah. Syubhat, dia kata, dalam soal ibadah. Macam mana syubhat dalam soal ibadah? Syubhat dalam ibadah ni bila dia confuse. Aku sembahyang asar ni 3 ke 4? 3 rakaat ke 4 rakaat? Kira 4 lah, cepat habis. Syubhat dalam soal ibadah. 3 atau 4? 3 atau 4? Tiada pula satu orang tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya kadang-kadang bila confuse. 3 ke 4? 3 ke 4? Saya tengok jam. Dia semayang. Dalam semayang. 3 ke 4? 3 ke 4? Saya macam dia tengok jam. Dia kata, saya tahu. Macam saya tahu. Dia kata, saya kalau sembayang 4 rakaat ni biasanya saya akan ambil 5 minit. Dia kata. Jadi saya nak mengelakkan saya punya confuse dalam sembahyang ni. Dia kata bila saya duk ingat 3 ke 4, yang 4 saya nanti tengok je. Kalau 5 minit, 4 lah. Jadi dia kata saya selama ni, dia kata saya duk buat macam tu. Dia kata, okey tak okey Ustaz? Tuan-tuan, dia tengok ni. Ni yang kata agama ni. Kadang-kadang kita bila kita tak mengaji, kita nak buat penyelesaian cara logik. Logiknya kita sembahyang asar 4 rakaat 5 jam. 5 minit. 5 jam. 5 minit kan. Logiknya begitu. So bila kita confuse, kita nak tengok jam. 5 minit. 4 dah. Bukan ada 3. Dah. Agama kata macam mana? Agama kata kalau kita ingat 3 atau 4, 3 atau 4, 3. Pasal apa? Pasal 3 itu yakin. Kita yakin 3 dah. 4 ni kita tak yakin. 4 ke baru 3. Tapi 3 dah sure 3. Cuma 4 ke tak lagi? Kira hak yakin. Hak yakin 3, so tambah satu lagi. Dia kata kalau lu butuh pula, dia kata kita. Dia kata kalau lu butuh, kalau saya ingat 3, 4, saya kira 3. Saya tambah satu lagi, saya duk confuse pula. Ini dah 5 dah ni. Orang macam ni, kita kena nasihat dia lah. Makanlah barangan zaitun, kerana dia boleh menghilangkan was-was. Tak ada. Habis dah orang punya terang, dia tu tak faham dia lagi, nampak lah. Kan? Jadi selesai dari itu. Balik pada kaedah agama, kalau kita confuse 3, 4, kira yang yakin. Yang yakin 3. So tambah lagi 1. Bila tambah lagi 1, dia duk confuse 4 ke 5, tak usah layan confuse itu, kerana kita dah kira 3 dah tadi, dah kita genapkan jadi 4, selesai. Tidak ada confuse lagi. Kan? Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni mudah-mudahan Allah bantu kita lah untuk kita nak memperbaiki mana-mana yang silap kita ni. Satu lagi jawab bila dia kata, abang saya meninggal dunia seminggu lalu dan ini dah hari yang ke-8. Isterinya keluar dari rumah untuk ziarah kubur bersama dengan anaknya. Soalan, bolehkah isteri keluar rumah? Yang kedua, apa hukum? Yang ketiga, bolehkah kita buat kenduri arwah hari 40 pada hari ke-40 sebelum sehari awal? Contohnya hari 40 jatuh hari Isnin dan kita buat hari Ahad lepas asar. Yang ni tuan-tuan. Yang pertama soal berkabung ini. Orang Islam, orang perempuan apabila kematian suami, tempoh berkabung dia ialah 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu dia dilarang daripada satu dipinang ataupun berkahwin dengan sesiapa. Yang itu yang paling besar, larangan paling besar. Dalam tempoh iddah wafat 4 bulan 10 hari itu tak ada siapa boleh meminang dia dan dia tak boleh kahwin dengan siapa-siapa. Yang itu paling besar. Dan selain daripada itu, orang perempuan yang duduk dalam tempoh iddah wafat kematian suami ni dalam tempoh 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh berhias-hias. Yang sekira-kira hias itu hias yang diambil faham sebagai hias.
dia kata. Begitu. Pakai biasa ni tak ada apalah. Habis mandi apa semua pakai baju macam biasa tu tak ada apa. Yang maksud kata berhias tu yang orang faham kata hias. Pakai bedak, pakai apa lebih-lebih. Dilarang dalam tempoh itu. Dan dilarang dia berjalan ke sana sini tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Baik, termasuk dalam sebab yang dibenarkan oleh syarak ialah kalau dia kerja. Membuang kerja. Jadi suami dia mati, seminggu selepas suami dia mati misalnya dia pergi office, pergi kerja. Pergi kerja dengan tujuan nak cari rezeki, makanan anak-anak, itu tidak salah.